Okey, ada soalan tak nak tanya untuk first tadi, bahagian pertama iaitu muatan haba tentu. Boleh semua? Kalau ada soalan boleh tanya tau. Okey, so tak ada, kita ke soalan yang seterusnya ni. Okey, ni haba pendam. So sebelum saya masuk haba pendam, macam biasa saya akan recall dulu awak punya memori tentang haba pendam. Okey, so haba pendam ni apa? Tadi saya dah bagi tahu sedikit pada awal sesi. Haba pendam ni simbol dia kita guna huruf L. So formula dia ialah Q sama dengan ML. So awak perasan tak? Dekat sini kita tak ada nilai, kita tak ada theta. Okey, so kita tiada theta, maksudnya kita tidak melibatkan suhu. Okey, so kita tidak melibatkan suhu. Jadi apakah maksud haba pendam? So haba pendam ni adalah L. So letakkan dia di bahagian hadapan formula. Okay, L sama dengan Q bahagi M. Kalau tadi Q sama dengan Q bahagi M theta. So untuk L ni haba pendam dia tak ada langsung terlibat dengan suhu. So dia maksudnya dia tiada perubahan suhu. Jadi, apa yang berubah kalau dah suhu tak berubah? Okey, so kita tengok sikit dulu. So, contohnya, kita ada satu ketul ais. Okey, ais ini adalah 0 darjah Celsius. Okey, so ais ni kita kata 1 kg. Okey, kalau kita biarkan dia, okey, so ais ni akan jadi cair. So, bila dia cair, dia akan jadi air. Okey, so andaikan ini adalah air. So, air ini, okey, ini tadi ais. Okey, air ini masih lagi 0 degree Celsius. Masih lagi air sejuk. Macam awak minum air sejuk dekat awak punya, kita kata minum air sejuk yang letak ais ke apa semua ni kan. So, masih lagi sejuk. So, suhu dia masih lagi 0 degree. Tapi sekarang ni, dia berubah sesuatu. Okey. So dia berubah bentuk di mana ais ni adalah pepejal manakala air ni adalah cecair. Okey, jadi haba yang dia gunakan tu, so dekat sini daripada pepejal nak jadi cecair, ini maksudnya kita ada haba pendam yang digunakan. Okey, so ada juga haba diperlukan sebab kalau tak ada haba, ais tu tak cair. Okey, so kalau kita letak je dekat meja, tapi ais kita tak cair. Tak mungkin lah sebab kita berada dekat dunia ni memang akan ada haba. Walaupun kita tak rasa, kita rasa ada dalam aircon. So kalau awak letak ais dekat meja masih lagi melting. Sebab kita ada haba pendam yang akan mengubah sesuatu bentuk objek tu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey. So bentuk kita ada 3 je. Pepejal, cecair. Kemudian cecair ni kalau kata kita didihkan dia sehingga mendidih, so dia jadi wap. Okay. So maksudnya daripada air 100 degree Celsius, air mendidihkan pada 100 degree, so sebenarnya keluar wap ni pun 100 degree Celsius juga. So, nampak tak? Suhu tak berubah tapi bentuk berubah. Cecair kepada wap. Iaitu cecair kepada gas. Kat sini pun ada haba pendam digunakan. So, dia bukan guna muatan haba tentu. Sebab muatan haba tentu kena ada perubahan suhu. So, untuk yang ni kita cuma ada perubahan bentuk sahaja. So, kat sinilah adanya L dan kat sini juga adanya L. So tadi awal sekali cikgu dah cakap kita ada L ada 2 jenis. Satu latent heat of fusion. Okey, dia simbol dia LF. Yang lagi satu latent heat of vaporization. So simbol dia LV. Okey, so kita tengok kat sini apa beza LF dengan LV. Okay, so LF ni adalah haba yang diperlukan untuk menukar pepejal kepada cecair. Okay, so fusion ni maksudnya haba pendam pelakuran. Okay, so pelakuran yang awak kena ingat dia adalah untuk tukar pepejal kepada cecair. Okay,
Manakala latent heat of vaporization ni haba pendam penguapan. Okay, so kat sini dia tukar cecair kepada gas. Okay, so kedua-duanya masih lagi guna formula sama. L sama dengan Q per M. Ini LF. LV juga sama dengan Q per M. Cuma apakah beza antara dua ni? Satu, yang pertama LF ni haba untuk tukar pepejal kepada cecair. Manakala untuk LV ni haba yang diperlukan untuk tukar cecair kepada gas. Okey, ataupun sebaliknya lah. Contohnya gas nak patah balik ke cecair ke. Okey. Alright. Okey, so kita tengok so maksud dia tadi ni, kalau kata kita nak cari apakah maksud L tadi ni, definisi dalam exam SPM kalau ada soalan tanya. So L sama dengan Q per M. So apakah maksud haba pendam? So haba pendam, contoh kalau ditanya apakah maksud haba pendam pelakuran ni, LF. So haba yang diperlukan, okay. Haba ni untuk apa? Untuk menukar 1 kg ais kepada air. Okey. Dengan suhu tetap. Okey, sebab kita tak ada perubahan suhu. Okay, so kalau yang ni LF, maksudnya fusion ais kepada air. So kalau LV, sama jugalah. Dia masih lagi Q per M. Okay, so dia ialah haba yang diperlukan untuk menukar 1 kg air kepada wap ataupun steam pada suhu tetap. Pada ke dengan ke tak kisahlah, tu BM punya term je. Alright. Boleh Ni untuk definisi. So dalam exam hati-hati. Kalau dia tanya haba pendam pelakuran, mesti pepejal kepada cecair. Kalau dia tanya apakah maksud haba pendam penguapan, maka kita kata dia adalah haba yang diperlukan untuk tukar air kepada wap. Alright. Okay, so satu lagi saya nak tunjukkan awak sebelum kita tengok pada soalan. Kita tengok dulu apakah hubungan antara haba pendam dengan muatan haba yang kita dah belajar tadi. So kita boleh tengok pada graf. Okay, so saya tunjuk dulu ini adalah graf lengkung pemanasan. Okay. Maksudnya kalau kita ada ais, kita nak ais tu yang suhu 0 degree tadi tu. Okay, katalah kat sini 0 degree Celsius. So, sekejap saya tak guna kat sini 0. Katalah kat sini kita kata 0, ni dah suhu negatif ni. Okay, so 0, kemudian katalah kita ada suhu, tak kisahlah apa-apa kat sini theta, kemudian kita ada 100 degree ni, dia punya takat didih. Kat sini dia punya takat lebur. Okay. So kita tengok apa kaitan dia. Katalah awak ada ais pada negatif. Contohlah ni negatif 10. So dia sampai sini. Okay. So kat sini ni masih lagi ais. Tapi bila sampai takat lebur, maksudnya ais ni sudah mula melebur untuk menjadi air. So kat sini ni kita ada ais dan air. Kemudian katalah kita panaskan sehingga satu suhu theta ni Okey, so kita tak guna theta lah, kita guna 100 ni terus. Pada sampai 100, so daripada 0 degree ke 100 degree, kat sini kita cuma ada air.
So in between tu kalau kata awak ambil kat sini, katalah air kat sini 50 degree. Okay. So kat sini kita cuma ada air. Okay. Kemudian bila kita sampai takat didih, air tu dah mendidih, so dia akan mengeluarkan steam, wap dia. So dia masih lagi suhu 100. Okay. Tapi kat sini kita ada air dan steam. Okay. So kita ada, awak boleh nampak tak? Kalau yang ada melibatkan perubahan suhu, so kat sini ni ada melibatkan perubahan suhu kan? Pada bahagian ni, yang saya warnakan hijau ni, nampak kan dia ada perubahan suhu. So bila ada perubahan suhu, contohnya dekat ais ni, -10 jadi kosong. So kat sini, kita gunakan formula Q sama dengan MC theta. Okay? So kat sini pun sama, Q sama dengan MC theta. Maksudnya semasa ais tu melebur dan air tu mendidih, dia ada haba pendam. Dia ada haba pendam, sorry. Dia ada muatan haba tentu. So kita gunakan Q sama dengan MC theta. Sebab apa? Dia ada perubahan suhu. Contohnya takat lebur kat sini kosong jadi 100. So theta dia ni 100 degree. 100 tolak kosong. So 100 degree Celsius. Tapi bentuk dia apa? Air. Kat sini pun dia air, sampai kat hujung ni pun dia air. So dia tak ada perubahan bentuk. Okay, so bila dia tak ada perubahan bentuk, kita pakai Q sama dengan MC theta. Okay, so bahagian yang saya warnakan purple tu, okay sini, awak nampak ni kan? Ini ais adalah pepejal. Air pula adalah cecair. Nampak tak pada lengkung tu, kita ada dua bentuk, iaitu pepejal dan cecair. Manakala kat sini kita ada cecair dan gas. Jadi maksudnya dekat bahagian purple ni kita pakai Q sama dengan ml. Kat sini pun kita pakai Q sama dengan ml. So ml ni kan tadi ada dua, satu LV, satu lagi LF. So F ialah pepejal jadi cecair. LV ialah cecair menjadi gas. Alright? Okay, so far ada soalan tak nak tanya? Ada tak nak tanya pasal nota? Okay, kita dah habis dah recall pasal nota, kita nak ke soalan. Okay, so kita terus ke soalan. Okay, so kita tengok soalan yang saya tak ingat dah yang keberapa kita jawab tadi ni. So kita andaikan ni soalan pertama untuk haba pendam Okay, haba pendam pelakuran ais, dia kata ialah 336,000. So ini ais. Ais akan mencair. So maksudnya kita punya LF. Okay, sebab LF ialah haba daripada pepejal kepada cecair. So banyak mana dia ada? 336,000. Okay. Kemudian M dia kita ada 2.5 kg. Okay, suhu dia kenapa dia cakap 0 degree? Sebab ais pada 0 degree tukar jadi air pada 0 degree. So kita tak ada perubahan suhu, maka kita guna formula Q sama dengan ml. So dia tanya apakah Q, kuantiti haba ni Q lah. Okay, so kira je 2.5 darab 336,000, maka awak akan dapatlah 2.5 darab 336. Okay, so kita dapatlah nilai yang saya bagi kat situ, share jawapan 480,000 joule. Alright. So yang ni direct je. Okay, kemudian soalan yang kedua. Okay, so kita ada ceret elektrik mengandungi 3 kg air. Ini M. Kira jumlah haba yang diperlukan untuk menguap semua air. Okay, kita dah didihkan tu. Kita nak didihkan sampai air tu dah tak ada dalam ceret. Okay, so maksudnya cecair diubah kepada gas sepenuhnya. Yang ini maksudnya kita pakai LV. Latent heat of vaporization. Okay, haba pendam penguapan. Okay, so apa formulanya? Sama macam tadi. Q sama dengan ml. Cuma saya letak V kecil ni nak tunjukkan dia adalah haba pendam penguapan.
Okey. Oh, soalan ni saya tertinggal ni maklumat, lupa nak letak. Nilai L ni diberi. Sorry jap. Nilai L ni diberi. Jap saya salin kat buku saya ni. Okey, nilai L tu adalah 226 0,000. Okey. So sorry tau tertinggal maklumat. So Q apa dia? M kita adalah 3 darab dengan 226 226 0,000 darab 3. So kita dapat nilai dia ialah 678,000 joule. So kat sini kalau kita nak tukar kepada bentuk piawai, so ingat bentuk piawai dia mesti berada, point dia tu, titik dia tu mesti berada kat sini. So berapa titik awak gerak dari belakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sebab tu kita punya jawapan akhir 6.78 darab 10 kuasa 6 joule. Okay? Boleh Okay. So kita ke soalan SPM. Okay, yang saya bagi tahu tadi, kita akan nak tengok satu soalan contoh SPM. Okay, so ni SPM 2007. You all masa ni umur 3 tahun kot. Okay, atau 4 tahun. Okay, so ni Rajah 1 menunjukkan perubahan fasa apabila 1 kg ais bertukar menjadi steam. Ingat balik lengkung pemanasan yang saya bagi tadi. Okay. So pada lengkung pemanasan tadi, kalau ais ni bertukar menjadi steam, maksudnya kita ada guna Q sama dengan MC theta dan kita ada juga guna Q sama dengan ML. Sebab ais suhu dia 0 degree. Steam suhu dia 100 degree. So bila berlaku perubahan suhu, maka ada Q sama MC theta. Tapi ais ni pepejal, tukar kepada gas. Maka ada haba pendam. Okey. Okey, so kita tengok. Okey, so soalan yang tanya Q1, Q2 dan Q3 adalah tenaga haba yang diserap ketika proses pemanasan. So maksudnya ni adalah semua Q lah. Maksudnya daripada R nak jadi S, ais ni nak jadi air. Okey. Suhu sama tapi pepejal berubah menjadi cecair, maka ada haba pendam. Q sama dengan ML dekat Q1 tu. Okey. Kemudian kita tengok air ni tukar kepada air juga. Masih lagi cecair. Tapi apa yang berbeza? Suhu dia. 0 degree dah jadi 100 degree. Maka kat sini kita ada guna muatan haba tentu. So Q sama dengan MC theta. Okey. Kemudian yang last sekali Q3 ni. Air ni dah bertukar kepada steam. Iaitu gas. Tetapi suhu dia masih lagi sama. Maka sekali lagi dia menggunakan Q sama dengan ML. So L yang pertama ni dia guna latent heat of fusion. L yang kedua dia guna vaporization. Okay, so namakan tenaga haba Q1 yang diserap dari R ke S. So haba pendam pelakuran. Okay, kalau murid jawab soalan ni haba pendam pelakuran, baru dapat markah 1. Kalau cuma tulis haba pendam, tak dapat. Okey, sebab apa? Kita ada 2 jenis haba pendam. Haba pendam pelakuran, haba pendam penguapan. So you all kena tulis betul-betul ikut tempat dia. Kalau dia tanya, apakah nama tenaga haba Q3? So kalau Q3 itu adalah haba pendam
penguapan. Alright? Boleh So far okay? Okay. Ada soalan tak nak tanya? In between? Yang ramai-ramai ada malam ni? Aziz, Aimi, Alia, Alif Fauzi, Deva. Deva tadi baru tanya saya tentang soalan kan? So, ni salah satu soalan SPM-nya Deva Okay, Dina, Iris, Izzat, Mahdi, Mary dengan Nurin. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya tau. Alright. Okay, so mengapa suhu RS tu sama? Kita ada bagi haba. Dia kata haba dibekalkan. Tetapi kita tengok suhu dia sama. Okay. So suhu sama maka kita kata kenapa? Sebab haba digunakan untuk apa? Kan kita tahu tadi untuk pepejal bertukar kepada cecair. Maksudnya haba tu digunakan untuk so ada dua pilihan jawapan yang student boleh guna yang diterima dalam SPM. So yang pertama, kalau paling simple awak boleh tulis haba digunakan untuk tukar ais kepada air. Ataupun jawapan yang diterima juga, haba digunakan untuk memutuskan ikatan molekul air. Okay? So kita tahu kalau dah putus ikatan molekul air, sebab air kan molekul dia pepejal, molekul ais. Okay? So ais kan pepejal, dia punya kedudukan molekul rapat-rapat. So bila dah guna haba ni, ada Q sama dengan ML, maka dia dah jadi jarak sikit. Okay? So dia dah jadi jarak sikit. Jadi kita tahu ni lah, dia guna untuk tukar daripada bentuk ais kepada air. Okay? Alright. So kita ke soalan yang seterusnya. Okay, Q2. Q2 S ke T. So ingat tadi, Q2 apa dia? Q2 ni ialah kat sini. Okay? Sekejap, saya padam dah sepah-sepah dah ni. Sekejap Okay. So kita nak tengok kat sini. Sekejap, tukar colour. So nak tengok yang bahagian sini. So saya warnakan hijau ni supaya senang nak tengok. So kita nak tengok Q2. Q2 tadi apa? Air. Masih lagi air. Tetapi suhu dia berubah. Maka kita kata kita guna Q sama dengan MC theta. So M berapa? 1 kg. Theta berapa? 100 tolak kosong. Maka 100. So kita nak cari apa? Kita tengok soalannya. Cari Q. So formula Q sama dengan MC theta. M tadi 1 kg. C dia dah bagi 4,200. Okay, theta pula dia bagi tadi 100 tolak kosong. Okay, so untuk pengiraan tak kisahlah kalau student nak guna 100 terus. Contohnya tulis 1 darab 4,200 darab 100. Pun betul sebab 100 tolak kosong tu 100 lah. Okay, so kat sini kita ada 420,000 joule tenaga digunakan untuk tukar suhu kosong sampai 100. Okay. So far boleh Okay, last kali lakarkan graf suhu melawan masa untuk menunjukkan perubahan fasa dari R ke U. So R ke U. So R. Okay, R ke U. Ini R, ini U. Okey, katalah kita guna kosong ni kat bawah terus. Okey, so ini titik R, dia jadi U. So tadi kan kita ada R tu ais, U tu air tapi suhu dia sama kosong. Kemudian U ke RS, sorry. RS, kemudian S pergi T, meningkat suhu dia menjadi
100 degree. So ini T. Kemudian T ke U. Okay. So T ke U. So kita dapatlah graf lengkung pemanasan bagi perubahan fasa dari R ke U. So kena ingatlah tadi R ke U ni apa? Kat sini ada ais dan air. Dekat S ke T ni kita cuma ada air je, tapi air yang sedang dididihkan sehingga mendidih. Okay, kemudian kita ada T ke U. Okay, T ke U kita ada air dan gas. Okay. So far ada soalan tak nak tanya pada cikgu? Ada tak nak tanya? Okay. Okay, so kalau tak ada soalan kita tengok. So next. Okay, so untuk kelas kita malam ni, so saya nak minta lah jasa baik you all yang join malam ni. Kalau boleh, boleh tak isikan link ni. Okay, saya ada send dekat chat tu untuk semua orang. Okay, so kalau boleh, bolehlah bantu saya untuk improve lagi saya punya lesson ni. So kalau macam contoh ada nak tanya nak topik mana-mana ke, so saya akan fokus pada topik yang sasaran lah. Cuma so far sekarang saya mula dulu topik yang ada match untuk Form 4 KSSM dengan Form 5 KBSM. Okay. So boleh Ada soalan tak nak tanya? Okay, so boleh tak saya dapat any reaction daripada awak? So boleh tengok dekat bawah tu, kita dekat butang Zoom ni pun kita ada reaction kat bawah kalau nak guna. Kan? Okay. So link tu saya dah send dekat screen sekarang pun masih ada. Okay, good. Okay, so terima kasih ya untuk semua yang bersama dengan saya pada hari ini. So kelas saya ni adalah percuma saja untuk semua. So boleh share dekat rakan-rakan awak yang mana bukan student saya kat sekolah ni. Ada ramai juga yang saya tak kenal dalam ni. So boleh share link Telegram saya dekat kawan-kawan awak di sekolah. So untuk next week masa yang sama, so kita akan mula 9.30 hingga 10.30. Cuma nak minta kalau saya bagi link tu 9.30, janganlah masuk pukul 9 kalau tak dia jadi macam hari ni. Okay? So thank you semua untuk malam ni. Jumpa lagi minggu depan.